Etika adalah salah satu cabang falsafah moral yang mempelajari tentang tingkah laku dan perbuatan manusia sejagat. Perkataan etika diambil daripada bahasa Inggeris iaitu etik. Selain itu, perkataan etika juga diambil daripada bahasa Yunani iaitu ethos yang membawa maksud kebiasaan, sikap atau peribadi. Terdapat pelbagai istilah etika yang dapat saya kongsikan. Antaranya, etika dapat didefinisikan sebagai prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat. Aristotle pula berpendapat bahawa etika ialah satu kumpulan aturan yang perlu dipatuhi oleh semua individu. Manakala, menurut Martin, etika ialah satu disiplin saintifik yang bertindak sebagai rujukan atau panduan untuk mengawal tingkah laku manusia. Di sini, dapat kita fahami, etika berfungsi bagi menunjukkan keterampilan intelektual bagi seseorang individu. Saya Aini Zahidah akan membincangkan mengenai cabaran yang dihadapi oleh masyarakat. Cabaran yang dihadapi masyarakat Malaysia masa kini ialah penggunaan sosial media sebagai platform mengkritik. Generasi hari ini banyak meluangkan masa dengan sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan banyak lagi. Seperti yang telah dinyatakan, penggunaan sosial media menjadi suatu platform generasi pada hari ini melihat perkembangan mengenai negara, isu-isu semasa, pembelajaran malah individu. Cabaran yang dihadapi oleh sesetengah individu ialah mereka menerima komen-komen negatif, komen daripada kalangan netizen. Secara tidak sedar, komen yang diberi juga mempunyai unsur-unsur negatif seperti kecaman, kata-kata kesat, ejekan dan kritikan. Pusaka Akhbar Berita Harian menyatakan komen-komen yang dilontarkan berlaku disebabkan kepelbagaian persepsi dan juga pandangan dalam komuniti masyarakat itu sendiri. Berkata Dr. Syed Muhammad Syed Abdullah, pensyarah kanan bimbingan dan kaunseling Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia, beliau mengatakan setiap individu memiliki personaliti yang berbeza dan ia juga merangkumi sikap, nilai dan motivasi yang berbeza antara satu sama lain. Juga menurut beliau, masalah sosial yang berlaku di sosial media juga akan memberi gangguan psikologi pada individu yang menerima komen-komen negatif tersebut. Pada realitinya, memang tidak menafikan bahawa ada sesetengah individu yang mengalami masalah mental. Akibatnya berlaku kes bunuh diri disebabkan komen yang berlaku di media sosial. Oleh itu penting bagi masyarakat untuk menunjukkan kematangan dalam mengekspresikan pendapat mereka, bukan sahaja di media sosial tetapi juga dalam kehidupan seharian. Pendidikan merupakan salah satu proses yang agak penting dalam membantu mengembangkan potensi seseorang individu ke arah kecemerlangan akademik berteraskan konsep keseimbangan diri dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pendidikan rasmi bagi umat Islam adalah mempelajari dan mendalami ilmu berdasarkan aliran sekularisme yang diasingkan daripada ilmu moden, iaitu ilmu yang membincangkan tentang tabiat alam dan pembangunan bersifat saintifik. Penjajahan di negara Asia telah memberi impak kepada kepribadian manusia di mana mereka telah berjaya mempengaruhi bahawa pengasingan antara ilmu agama dan roh ilmu Islam itu sendiri mampu membantu individu tersebut dalam mencapai kemajuan dan kejayaan di dunia. Pengaruh ilmu sekularisme telah memberi impak yang sangat besar kepada sosial dan budaya seluruh umat Islam pada masa kini, terutamanya di Malaysia.
Cabaran hegemoni dan globalisasi yang seterusnya ialah warisan dan pendigitalan sejagat. Seperti yang kita semua ketahui, perkembangan teknologi digital menimbulkan cabaran yang besar kepada masyarakat moden. Hal ini sebahagian besar disebabkan oleh fakta bahawa kemajuan teknologi yang diperkenalkan oleh Barat berpotensi memberi kesan kepada nilai etika masyarakat di seluruh dunia. Walau bagaimanapun, kesan media digital boleh memberikan kesan positif kepada masyarakat, seperti yang terbukti dalam kemajuan etika dan budaya kumpulan tertentu. Rangkaian komunikasi telah maju, menjadikannya lebih mudah untuk berkongsi pengetahuan di peringkat antarabangsa dan akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh itu, secara keseluruhannya, kemajuan teknologi ini telah menjadikan komunikasi lebih menyeronokkan, menarik dan boleh diakses oleh semua masyarakat. Yang kami dapat daripada isu semasa ialah nilai murni dan kesopanan dalam diri masyarakat Malaysia semakin terhakis. Mempraktikkan etika dan nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat membolehkan generasi muda pada masa kini dan juga akan datang lebih bertamadun dan berketerampilan. Justeru, pelapis daripada generasi muda ini membawa agenda transformasi di negara ini. Menurut penasihat kerajaan dalam hal ehwal sosial dan kebudayaan, Tan Sri Dr. Rais Yatim, beliau menyatakan perlu diberi perhatian mengenai etika dan nilai murni. Antaranya, memperuntukkan sekurang-kurangnya 1 jam seminggu bagi proses pengajaran dan pembelajaran berkaitan etika dan nilai murni di sekolah. Isu semasa yang kedua ialah pengaruh pendidikan moden. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia telah berkurun lama mempunyai masyarakat yang berbilang bangsa seperti Melayu, Cina dan India. Penghayatan terhadap etika atau nilai-nilai murni terkandung dalam setiap ajaran agama yang wujud di muka bumi ini. Berdasarkan sumber Al-Quran dan As-Sunnah serta karya-karya ulama juga telah menjadi teras atau panduan dalam pelbagai aspek kehidupan. Akan tetapi, masyarakat pada masa kini seakan-akan hilang panduan dan pedoman hidup yang sebenar. Hal ini berpunca daripada konsep pendidikan sekularisme atau pendidikan moden yang dibawa oleh penjajah barat yang menyebabkan masyarakat Islam sendiri telah mengenepikan Islam demi sebuah konsep kemodenan. Penghayatan etika dan tamadun dalam pendidikan amat penting dalam kalangan masyarakat Malaysia dan perlu ditekankan bagi mewujudkan kehidupan yang lebih bertamadun dan bermoral secara tidak langsung mampu bertindak sebagai pemangkin keutuhan dalam kalangan masyarakat. Selain itu, isu semasa etika dan peradaban di Malaysia ialah penghayatan etika dan peradaban nilai murni bahasa. Etika dan peradaban sering terkait dengan budi bahasa kerana berbudi bahasa adalah penting dalam masyarakat Malaysia kerana ia menunjukkan betapa beradab dan beretikanya masyarakat Malaysia. Namun begitu, nilai budi bahasa semakin luntur atas pelbagai faktor. Antara faktornya ialah sifat keterbukaan di media sosial dan merasakan ketinggalan zaman apabila menggunakan kata-kata yang sopan. Oleh itu, peranan media massa dalam memberikan informasi dan maklumat juga penting. Sebagai contoh, tema amalan budi bahasa budaya kita menerusi media massa perlu banyak dengan memaparkan di dalam media cetak ataupun media elektronik. Assalamualaikum. Mari kita teruskan dengan kesan hegemoni dan globalisasi Barat menurut perspektif Islam. Jom kita lihat dari sudut yang pertama iaitu politik. Dr. Yusof Al-Qadrawi percaya bahawa tamadun Barat mempunyai beberapa aspek positif. Tetapi, jika dianalisis dengan teliti, terdapat beberapa ketidakseimbangan dan kelemahan. Ini kerana sifat asas tamadun Barat sangat berbeza dengan tamadun Islam yang banyak dipengaruhi oleh wahyu agama. Namun begitu, kesan negatif lebih banyak berbanding daripada kesan positif. Dari perspektif Islam, hegemoni dan globalisasi Barat memberi kesan negatif terhadap politik. Mereka mewujudkan sistem pentadbiran yang tidak stabil dan korup, yang bertentangan dengan prinsip Islam dan menyebabkan negara Islam menjadi lemah dan mundur. Kuasa Barat bertindak kejam terhadap negara membangun dan tidak memberikan perkhidmatan yang adil. Rasuah juga membawa kepada situasi yang tidak selamat
dan menyalahi undang-undang seperti penipuan. Pembersihan etnik dan perang saudara juga terhasil daripada fenomena ini. Selain itu, negara tidak boleh membuat sebarang keputusan tanpa mendapat persetujuan dari kuasa barat. Ini menunjukkan negara membangun sentiasa ditindas dan dilayan secara tidak adil oleh kuasa besar. Intihannya, hegemoni boleh difahami sebagai kaedah peraturan kelas dominan ke atas massa dari sudut mental dan secara fizikal dalam usaha untuk mendapatkan pematuhan dan sokongan. Kesan seterusnya hegemoni dan globalisasi barat menurut perspektif Islam ialah dari segi ekonomi. Sebelum kedatangan British, orang Melayu kebanyakannya melakukan sesuatu untuk menyara diri dan keluarga. Apabila British datang ke tanah Melayu suatu masa dahulu, mereka membantu memajukan negara dengan membuka lombong biji timah, menanam banyak pokok getah dan membawa pekerja dari India dan China. Oleh itu, kesan daripada cara British membuat duit dahulu berbeza dengan cara sesetengah orang Melayu melakukannya. British hanya mementingkan duit dan memiliki tanah, manakala orang Melayu fokus menjaga diri sendiri tanpa terlalu risau untuk mengawal keuntungan. Hal ini kerana orang kaya mempunyai lebih banyak peluang untuk membuat wang dan menjadi kaya. Pengaruh hegemoni dan globalisasi barat terhadap masyarakat Muslim telah menjadi hal yang kompleks dalam perspektif Islam. Kita akan merungkai beberapa pandangan yang umum di antara komuniti Muslim tentang kesan sosial hegemoni dan globalisasi barat. Penting juga untuk diketahui bahawa pandangan ini mungkin bervariasi di antara individu dan kelompok-kelompok Islam yang lain. Untuk pengaruh politik dan ekonomi, dominasi barat dalam hal politik dan ekonomi juga memberi kesan pada negara-negara Muslim. Hegemoni kekuatan barat dalam kebijakan luar negeri, perdagangan dan internasional serta organisasi global dapat mempengaruhi keputusan politik dan ekonomi negara-negara Muslim. Beberapa pandangan dalam perspektif Islam menganggap hegemoni sebagai bentuk imperialisme moden yang harus ditentang. Mereka berdiskusi bahawa dominasi politik dan ekonomi barat dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dalam pemerintahan yang tidak memihak. Pengaruh budaya barat juga telah menimbulkan tentangan terhadap nilai-nilai agama dalam masyarakat Muslim. Nilai-nilai seperti konsumerisme yang berlebihan, materialisme, kebebasan individu yang berlebihan dan moralisasi yang berbeza dapat bertentangan dengan ajaran dan prinsip Islam seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Beberapa pandangan Islam juga menganggap ini sebagai ancaman terhadap identiti keagamaan dan menghasilkan perpecahan dalam masyarakat Muslim yang berbilang kaum. Media massa barat juga memainkan peranan penting dalam hegemoni dan globalisasi barat. Kontrol media dapat menceritakan dan menunjukkan Islam dan Muslim seringkali dapat menghasilkan stereotip, prasangka dan perspektif negatif terhadap masyarakat Muslim di seluruh dunia. Beberapa perspektif Islam menganggap hal ini sebagai bahagian daripada upaya sistematik untuk merendahkan Islam itu sendiri dan menyebabkan diskriminasi. Mereka menyeru perlunya keseimbangan dan objektif yang menyeluruh terhadap agama Islam. Kesan hegemoni dan globalisasi barat dalam perspektif Islam dan konteks sosial adalah perkara yang kompleks dan dapat dilihat dari pelbagai sudut dan pandangan. Al-Qadrawi menyatakan bahawa pada hakikatnya kita tidak dapat melarikan diri daripada globalisasi barat kerana jelas bahawa globalisasi itu adalah sesuatu yang mesti kita terima. Walau bagaimanapun, kita sebagai umat Islam tidak sepatutnya menerima mereka secara bulat-bulat dan hanya menurut sahaja. Kita perlu membangunkan umat Islam yang tidak memperhatikan agama mereka dan mengingatkan mereka akan peranan penting mereka di dunia ini. Dalam konteks globalisasi, ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan sesuatu negara. Perdagangan dan kewangan terkait erat dengan ekonomi dan umat Islam harus memahami dan merangkul kemajuan teknologi untuk memastikan kekuatan, stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Kesihatan ekonomi suatu negara sangat terkait dengan kesejahteraannya secara keseluruhan.
Negara Islam memiliki kemampuan untuk menciptakan pendapatannya sendiri dan hal itu perlu dilakukan untuk memenuhi keperluan dasar sesama Muslim termasuk makanan, pakaian, pendidikan dan tempat tinggal. Menghasilkan pendapatan juga akan membolehkan negara Islam mengurangi hutangnya dan membantu mempromosikan keadilan sosial di dalam perbatasannya sendiri dan negara-negara Islam lainnya. Oleh itu, umat Islam hendaklah berusaha untuk menimba ilmu ekonomi seperti istilah dan sistem ekonomi selagi tidak bercanggah dengan syariat Islam. Berikutnya, dari perspektif politik, kesan Islam di Malaysia terhadap dominasi Barat dan globalisasi berkaitan etika dan peradaban adalah ketara. Malangnya, politik Malaysia sering dikaitkan dengan rasuah, walaupun Islam melarang keras perlakuan sedemikian. Kemajuan negara-negara Islam terhalang dengan adanya perlakuan tidak beretika iaitu rasuah. Sebagai umat Islam, sudah menjadi kewajipan kita untuk menghapuskan rasuah bermula daripada sekarang. Kita juga mesti menghalang kuasa Barat daripada mengekalkan pegangan mereka terhadap kita dengan tidak membenarkan rasuah secara berterusan. Pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam di negara ini dapat diperhatikan melalui kemajuan Islam. Terdapat 4 kaedah utama sistem pendidikan Islam. Salah satunya ialah pembelajaran di rumah guru. Kurikulum di sini tertumpu kepada penguasaan Al-Quran dan ajaran agama lain seperti Tauhid, Fiqh, Tasawuf, Sejarah Islam dan Etika yang menggalakkan kebaikan. Kaedah lain ialah belajar di institusi pondok iaitu satu bentuk pendidikan Islam tradisional yang telah melahirkan pelajar yang berilmu agama, berakhlak terpuji dan berkebolehan memimpin masyarakat mereka. Oleh itu, pendidikan akhlak haruslah menitik beratkan peranan agama dan kerohanian. Mendidik individu tentang nilai-nilai moral berlandaskan ajaran agama melahirkan individu berkualiti tinggi yang berkhidmat sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Walaupun sesetengah masyarakat seperti dunia barat mungkin mempersoalkan kepentingan agama dalam membentuk nilai, moral dan etika, contohnya seperti negara Indonesia yang telah mengambil langkah positif ke arah mempromosikan nilai murni melalui pendidikan moral dan agama. Membendung hegemoni dan globalisasi Barat dalam etika dan peradaban di Malaysia. Dalam konteks di Malaysia, peranan Islam dalam menghadapi hegemoni dan globalisasi Barat dalam etika dan peradaban menjadi suatu perkara yang penting. Kita akan menelusuri peranan Islam dalam membendung pengaruh negatif hegemoni dan globalisasi Barat serta menjaga etika dan peradaban di Malaysia. Islam memiliki peranan kunci yang utuh dalam memelihara identiti keagamaan, di antaranya pengaruh globalisasi Barat. Dengan mengedepankan nilai-nilai Islam yang kuat, masyarakat Muslim di Malaysia dapat mempertahankan dan memperkuatkan keyakinan agama mereka, iaitu agama Islam sendiri. Ini melibatkan pendidikan Islam yang kukuh, pengembangan pengetahuan agama dan penerapan ajaran Islam yang selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan kita seharian. Di samping itu, Islam juga memiliki sistem etika yang lengkap dalam komprehensif. Dalam menghadapi hegemoni dan globalisasi Barat, Islam berperanan dalam mempromosi etika yang baik dan menyediakan panduan moral bagi masyarakat Muslim di Malaysia. Nilai-nilai seperti keadilan, kesederhanaan, kejujuran dan kasih sayang diajarkan oleh Islam sebagai landasan utama dalam hubungan sosial dan perilaku manusia. Islam juga memiliki warisan budaya dan adat yang kaya. Dalam menghadapi hegemoni dan globalisasi Barat, Islam juga berperanan besar dalam menjaga dan mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat Islam di Malaysia. Ini termasuk menjaga tradisi pernikahan, kesenian, kebudayaan dan adat istiadat yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, Islam berperanan yang amat penting dalam membangunkan identiti kebudayaan yang kuat yang mampu menahan pengaruh globalisasi Barat. Pendidikan Islam yang berkualiti dan serta teliti yang mendalam tentang ajaran Islam berperanan penting dalam membendung hegemoni dan globalisasi Barat di Malaysia. Dalam mendorong pendidikan Islam yang kuat dan pengembangan itu untuk mencukupi pelbagai bidang ilmu pengetahuan, masyarakat Muslim di Malaysia dapat menghasilkan intelektual dan cendekiawan yang mampu menangani isu-isu
komprehensif dan menjaga kesinambungan peradaban Islam itu sendiri. Islam memainkan peranan penting dalam membendung hegemoni dan globalisasi Barat dalam etika dan peradaban di Malaysia. Melalui pemeliharaan identiti keagamaan, mengedepankan etika Islam, menjaga warisan budaya dan adat, serta mendorong dalam mempertahankan keunikan mereka sendiri dalam membangunkan peradaban yang berakar ini pada nilai-nilai Islam. Dalam menghadapi pengaruh globalisasi Barat, Islam juga berfungsi sebagai panduan yang kuat dalam menjaga institusi kekeluargaan. Antara langkah yang dapat diimplementasikan oleh kerajaan dalam mempromosikan nilai moral dan etika dalam masyarakat ialah mereka boleh menggunakan pelbagai bentuk media termasuk televisyen, radio dan surat khabar untuk mendidik orang ramai tentang kesan negatif penyebaran maklumat. Selain itu, institusi pendidikan memainkan peranan penting dalam membina masyarakat. Kehadiran institusi sedemikian di seluruh negara dapat membantu memupuk modal insan dalam pelbagai bidang, termasuk bidang separuh mahir, teknikal dan profesional. Akhir kata, etika dan peradaban amatlah penting dalam membentuk masyarakat yang kepribadian tinggi.